الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah muamalat Islam. Hari ini kita sambung topik pengurusan harta pusaka dalam Islam. Ya, bab yang kedua mengenai dengan apa itu harta pusaka dan apa itu bukan harta pusaka. Bukan harta puaka. Puaka itu lain. Tapi kalau kita tak ada ilmu harta pusaka, dia jadi puaka. Dalam pengalaman saya, ya, menguruskan harta pusaka orang, 90% jadi harta puaka. Orang gaduh ya. Ya, orang gaduh. Ya, baik yang ada ilmu, yang tak ada ilmu pun lagi teruk bergaduh. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tertib pengurusan harta pusaka. Tertib maksudnya apa? Kalau dalam rukun sembahyang tu ada tertib. Tertib maksudnya kita kena iktidal dulu, rokok dan sebagainya. Lepas tu baru sujud. Tak boleh terjun sujud je. Dia kena ada tertib. Dalam pengurusan harta pusaka pun dia ada tertib juga. Yang pertama kita urus jenazah dia dulu, yang secepat mungkin. Kemudian kita panggil waris-waris yang berhak untuk berbincang. Berbincang apakah harta si mati ni apa dia? Apa hutang dia? Ya, apa hutang dia dan sebagainya. Kita kena tahu. Tak boleh pakai tanggapan orang kita ni, orang Melayu kita, dia kata tak nak kubur belum kering lagi kita nak bincang harta pusaka. Itu tanggapan yang silap. Ya, kering tak kering cerita lain. Ya, kita urus secepat mungkin. Sebab apa? Kita nak tahu dia hutang siapa. Kalau dia hutang siapa, dia belum lepas lagi ke dalam kubur tu. Ya, baik. Lepas tu kita selesaikan hutang dia kepada Allah dan hutang dia kepada manusia. Ya. Kemudian kita selesaikan kalau ada tuntutan harta sepencarian. Kemudian baru datang wasiat, kemudian baru datang hibah, last sekali baru faraid. Jadi adalah amat malam orang tu baru meninggal dan nak bahagi harta lagi. Ya, tak tahu hutang dia macam mana, apa tak tahu. Kita nak terus bahagi. Ya, kita kena ambil tahu benda tu. Sebab tu kita ni semua orang masih hidup kan? Semua orang masih hidup. Kita ambil tahu apa kita hutang, apa harta kita, ya. Hutang tak semestinya kita berhutang betul. Kadang-kadang kita berhutang apa? Tiap-tiap bulan kita bayar apa? Kita bayar Google Meet ke, bayar Google Workspace ke, tiap-tiap bulan kita bayar Apple Cloud ke. Ya, macam mana nak pergi cancel benda tu? Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita belajar bab mengenai kumpul senarai harta dan liability dia. Macam mana? Kalau kita nak kumpul atau kita nak tahu senarai harta dia, kita kena tahu yang mana satu harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Harta pusaka apa dia, maksud dia? Sekejap kita belajar. Ya, pentingnya kita panggil khutbah pusaka. Ini bukan khutbah nikah. Ya, bukan khutbah Jumaat. Khutbah pusaka ialah, contohnya ni semua waris dilantik saya, ya, untuk uruskan benda ni ataupun untuk mengetuai urusan berkenaan dengan si mati. Tak semestinya orang yang paling tua, tak semestinya orang lelaki, siapa pun boleh. Ya, orang yang dipandang tinggi oleh waris-waris, ya, bagi pihak si mati. Kadang-kadang selalunya, ya, abang long dia yang buat, bukan long, ya. Abang long yang ambil kuasa. Bukan ambil kuasa lah, maksudnya ambil tanggungjawab. Kita buat khutbah pusaka, kita kumpul aset dan liability dia. Ya? Dan apa itu harta pusaka dan apa yang bukan harta pusaka. Apa dia keperluan khutbah pusaka? Lepas tu disimpan petang tu,
malam tu lepas maghrib atau petang tu lepas asar dipanggil semua waris-waris. Sebab masa itulah masa yang terbaik untuk kumpul waris. Ya. Bukan semua datang daripada dekat-dekat, banyaknya jauh. Ya. Sangat digalakkan buat khutbah pusaka. Dilakukan tidak lebih 24 jam selepas kematian si mati. Dilakukan oleh waris yang tertua atau waris yang mengambil tanggungjawab. Ya, untuk pastikan ahli keluarga faham dan jelas tentang hak-hak setiap waris yang layak dan yang tidak layak. Mula kumpul yakni senarai harta si mati, hutang si mati kepada orang lain dan hutang orang lain kepada si mati dan liability lain. Apa ni maksud ni tuan-tuan? Kita kata okey, selalunya isteri dia lah yang tahu, ya, anak dia yang tahu, ataupun suami kalau mati isteri, suami lah yang tahu apa harta dia. Harta tu ada hutang tak? Apa hutang dia? Kredit card ke apa ke? Ya, semua tulis. Start tulis. Saya tahu. Saya hutang kat dia. Saya hutang kat dia RM1,000. Jangan ingat orang tu mati, hutang kita pada dia habis. Saya dulu pun tanggapan macam tu. Mak mertua saya meninggal tahun 2000. Orang yang hutang pada dia kira tak bayar-bayar dah. Sebab orang tu dah mati. Salah besar tu. Salah besar. Apabila seorang tu mati, kalau ada hutang orang lain kepada dia, hutang tu jadi hutang kepada waris. Tahu hutang kepada waris? Hutang kepada anak-anak dia kalau anak dia ada lah. Ataupun hutang pada saudara dia dan sebagainya. Bukan hutang, kalau dia mati lah. Ataupun harap dia mati, hutang aku habis. Tak ada. Hutang tak pernah habis, tuan-tuan. Ya, selagi tidak dibayar. Jadi kita kumpul harta dia. Kita tulis semua. Bulan depan kita tunjuk cara macam mana nak buat. Ya, saya bagi cara yang praktikal. Ya. Tulis harta dia apa semua dan sebagainya. Sebab bila orang tu mati, harta dia semua habis dah. Pergi pada waris dia pula. Jadi hak milik waris dia pula. Baik. Apa maksud harta pusaka? Harta pusaka bermaksud harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, iaitu harta yang diperolehi semasa si mati masih hidup dan boleh diwarisi oleh ahli keluarga serta yang lain. Harta ni lepas orang tu mati dia ada dua jenis. Yang pertama dipanggil harta peninggalan. Dia tinggal harta apa? Rumah, kereta, emas, duit dan sebagainya. Harta pusaka ialah tolak semua hutang, tolak semua harta sepencarian, wasiat, hibah. Itu harta pusaka. Harta pusaka maksudnya boleh dibahagi secara faraid. Setelah ditolak hutang, wasiat, harta sepencarian, hibah dan lain-lain dan liability yang lain. Apa dia harta sepencarian? Harta sepencarian kita akan belajar juga insya-Allah. Ya, apabila pasangan dia menuntut harta dia. Ya, harta sepencarian boleh dituntut sebab apa? Sebab mati seseorang, ya, bercerai ataupun nak poligami. Jangan ada seronok sangat poligami. Ya, seronok tak apa juga, tapi jangan seronok sangat. Ya, sebab apa? Pasangan yang setia ada boleh tuntut harta sepencarian. Ya, baik. Harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati terdiri daripada harta alih, harta tidak alih, hak dan manfaat. Apa harta alih? Harta yang boleh diubah-ubah. Motor, kereta, duit. Duit boleh ubah tak? Memang boleh ubah. Itu dia panggil harta alih. Harta tak alih, tanah, rumah, bangunan dan sebagainya. Hak dan manfaat. Hak dan manfaat apa? Dia pergi beli time sharing. Tahu time sharing? Dia pergi beli time sharing. Time sharing contohnya tamu time sharing pun saya pernah tengok juga. Orang panggil tengok. Ya, dia kata yang ni untuk 20 tahun bayar 15,000. Setahun boleh dapat 7 hari. Kadang-kadang susah nak mampu nak dapat masa cuti sekolah. Ya, tunggu retire pun boleh dapat. Ya. Ya. Itu kita panggil time sharing. Ya. Baik. Manfaat apa? Contohnya dia tulis lagu nasyid ke, lagu apa ke. Ya. Dia tulis buku ke dan sebagainya. Ya. Selepas dia meninggal, royalty masih dapat. Royalty masih dapat. Yang tu pun harta pusaka. Ya. Baik. Tertakluk kepada pembahagian secara faraid. Mula-mula pastikan sama ada itu adalah harta pusaka atau tidak. Saya beli satu buku, pergi cek betul-betul. Buku tu tajuk harta pusaka atau tidak. Itu dia. Ya. Hari ini saya bagi secara ringkasan. Baik. Pinggan mangkuk. Bukan orang yang mangkuk. Pinggan mangkuk. Tak pinggan mangkuk. Dia meninggal. Isteri meninggal.
Isteri meninggal. Ya, pinggan mangkuk siapa punya? Isteri punya. Takkan suami punya kot. Mestilah suami je beli. Kadang-kadang dia beli daripada Paris, Langkawi dan sebagainya. Ya, kalau pinggan mangkuk yang plastik itu pun harta benda dia juga tu. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, Pyrex lah, Noritake lah, apa lagi? Corel lah dan sebagainya. Ya, itu adalah harta pusaka. Cermin mata, Allah tak apa cermin mata. Kadang-kadang anak nak simpan. Jam tangan, cincin. Ya, jam tangan. Sekarang semua jam dah macam digital dah. Dia ada seorang jam rado, tu rado yang lama tu. Ya, rado tu. Pun harta pusaka. Setiap apa yang ada nilai memang jadi harta pusaka. Selipar dia, tak guna punya selipar. Dia pakai pergi masjid setiap hari dan sebagainya. Saya nak simpan lah. Baik, itu harta pusaka juga. Ya. Apa sahaja yang bernilai milik si mati semasa hayatnya adalah juga harta pusaka. Baju dia, baju kurung dia ke, baju Melayu dia ke, baju yang dia selalu pakai pergi kedai. Saya ingat orang tua saya meninggal, baju dia pakai apa? Baju teluk belanga, orang Pulau Pinang panggil. Tahu teluk belanga? Bukan teluk belanga letak atas baju dia. Teluk belanga tu baju Melayu lah, yang kedai tu. Saya ambil, saya simpan. Saya kata boleh ambil. Tanya semua adik-adik, boleh ambil, simpan. Nak pakai rasa sedih. Pakai aja sedih, tak pakai lagi tu. Tak bawa pakai lagi. Itu harta pusaka semua tu. Baik, kalau dalam rumah kita tengok dia beli apa. Kalau almari tu dah lekat dengan rumah, itu termasuk dalam harta pusaka rumah. Tapi kalau boleh macam ke cushion ke, dia punya recliner ke, Osim ke, tahu Osim duduk macam tu kan. Siapa punya ni? Ni ayah punya. Okeylah. Okay. Baik. Kumpul dulu, tulis satu-satu. Minta izin secara pemuafakatan dari setiap waris guna konsep takharuj. Baik. Sebelum kita bagi duit-duit ni, yang ni apa ni, kursi malas dia ni. Kursi malas yang ayah selalu duduk petang-petang, contoh kan, petang-petang dia nak panggil apa? Qailullah tu sebelum Zuhur tidur, bukan selepas Zuhur. Ya. Orang kata Qailullah tu maksudnya tidur lah. Ya. Siapa nak? Dia kata saya nak. Berapa nak bayar ni? Nampak tak? Berapa nak bayar? Ayah beli 3,000, saya bayar 300 je lah. Setuju semua waris? Setuju. Letak 300 tengah-tengah. 300 tu jadi harta pusaka. Apa? Kursi tu jadi hak milik. Baik, selipar macam mana nak bagi? Selipar siapa nak? Ambil. Waris lah. Tak apalah, ambil lah. Semua orang kata ambil. Selipar orang panggil apa? Selipar Jepun. Ambil lah. Bukan selipar Nike apa dah. Orang tua-tua tak pakai. Tongkat siapa nak? Saya nak. Saya pun nak. Seorang lagi nak. Kalau dua orang nak macam mana? Kita bincang tak lama. Ya, macam mana? Jangan bazirkan. Selipar tak guna, buang. Jangan buat keputusan macam tu. Harta si mati yang ada nilai, kumpul dulu. Lepas tu tanya semua waris. Ya? Jangan buang. Jangan bazirkan. Baik, yang kedua, time share. Kalau bapa tu orang besar, dia ada apa? Dia ada ahli kelab golf. Tuan-tuan, bukannya murah kelab golf, tuan-tuan. KGNS, KG apa? KLGCC. Sekali main, tuan-tuan, 250, tuan-tuan. Saya sekarang dah tak main lama dah. Dia buka store, nampak bini kata, bila abang nak main lagi? Saya kata, saya kata, tak terfikir lagi. Dulu anak-anak saya latih semua sekarang dah malas main. Beli sampai berapa set. Ada set lagi dalam tu. Itu bukan set golf memanglah ni. Tapi keahlian tu kalau jual boleh dapat 120,000. 120,000, tuan-tuan. Ahli je. Ya, ahli. Jadi yang tu ada nilai. Pemilik timeshare, vacation ownership mempunyai hak untuk mendiami hartanah tersebut dalam masa tertentu bergantung kepada timeshare yang dibeli. Hak tersebut kekal walaupun pemiliknya meninggal dunia. Baki hak tersebut boleh dijual kepada pembeli lain yang berminat. Ya, kalau kontu meninggal, dia ada time sharing ataupun ahli golf dan sebagainya, pergi pada orang tu, ya, bagi surat mati, dia akan jualkan benda tu jadi second hand membership ke apa ke. Ya, second membership. Tengah-tengah membership tu sampai kena queue. Tahu kena queue? Kalau orang meninggal ke orang jual, baru boleh beli. Baik. Hasil jualan diagihkan secara faraid.
konsepnya sama dengan keahlian kelab golf. Tapi kalau keahlian benda-benda yang kelab-kelab yang haram, tak boleh lah. Betul tak? Untuk kita jual je, sedekah je kat siapa-siapa, ya, minta ampun bagi isi mati tu. Apa dia kelab yang haram? Tak tahulah. Kelab ronggeng ke, kelab dangdut ke. Kelab dangdut tu dekat Chowkit banyak lah kelab dangdut tu. Ya. Jangan kata saya ni tahu macam mana. Saya pergi makan kat Johor, tahu ustaz belakang tu ada kelab dangdut. Saya tak kata lah, jom pergi tengok. Siang siapa nak buka? Dia buka malam je. Mana buah tu buka siang-siang nak. Betul tak? Baik, kelab dangdut jangan. Ya, kan, pergi jual je. Baik. Wang kripto, sekarang wang kripto telah orang tanya ustaz, yang mana kita nak tahu? Kita nak tahu wang kripto mana yang halal haram. Kawan saya, dia buat satu syarikat nama Share Life. Ya, Share Life. Tuan-tuan pergi tengok dalam tu ada lebih kurang 1000 jenis kripto. Ya. Macam mana dia tentukan halal atau haram? Dia tengok daripada white paper dia. White paper. Saya tak nak cerita lah panjang-panjang lebar ni. Jadi kalau mana dari segi white paper dia kata projek haram, terutama sekali, ya, tujuan dia untuk derivatif, untuk pasaran hadapan, ya, futures contract dan sebagainya, maka yang tu haram, tak payah kita ambil tahu dah. Ya. Tetapi kalau dia beli kripto seperti Bitcoin, E-Trade, apa lagi, Dogecoin dan sebagainya, dan dia di trade kan di digital exchange di Malaysia, contohnya di Luno, ya, di Tokenize, di MX Global dan sebagainya, atau di Synergy, maka kita boleh bawa surat apa ni, perintah mahkamah, ya, surat ambil kuasa. Kita surat ambil kuasa, ya, mahkamah keluar surat kata kita ni mempunyai kuasa untuk settle untuk harta-harta si mati. Maka kita boleh bawa surat kuasa daripada mahkamah, dan kita bawa surat apa si mati itu, surat mati, sijil mati original, boleh pergi. Kawan saya dah check. Kawan saya di Share Life ni dia buat kerja-kerja tu. Dia tolong customer dia. Boleh bawa. Tapi kalau dia buka somewhere overseas, ya, di DEX yang overseas, tapi tak ada macam mana nak pergi, saya tak tahu lah macam mana nak buat. Sebab tu buat yang mana yang Suruhanjaya Security dah declare patut syariah, senang kita nak settle benda tu. Dia pergi simpan 10 Bitcoin. Tuan-tuan, 10 Bitcoin berapa dah sekarang ni? Saya pun tak tahu. 10 Bitcoin mungkin $700,000 US. Disimpan di overseas sana tu. Ada nilai yang sah dari segi aset digital, diuruskan berdasarkan ID dan password. Tapi saya tak pasti sama ada kena tahu ID atau password. Tapi mengikut kawan saya, kalau kontor ada Bitcoin, mereka boleh buat. Mereka mungkin ada master password ID ke, saya tak faham. Dan saya tak tahu benda tu. Geran surat kuasa mentadbir diiktiraf oleh kebanyakan DEX. DEX itu adalah Digital Exchange, Digital Asset Exchange, terutama yang berdaftar di Malaysia. Beri arahan khusus tentang alamat wang kripto, peralatan yang digabungkan dengan e-wallet, kripto, ID dan sebagainya. Ya. Email jika melibatkan two layer authentication ke apa, yang tu macam-macam lah, teknikal dia. Ya, teknikal dia. Hasil jualan diagihkan secara farai. Jual. Kalau adik-beradik seorang nak take over, saya pun tak tahu macam mana. Ya, nak take over dia bayar sendirilah. Dia bayar pada kita, pada waris-waris lain. Baik. Hak cipta, harta intelek, dia tulis buku. Ya, kadang-kadang dia tulis buku, ada video viral, sangat-sangat viral. Dapat duit daripada YouTube. Dia meninggal pun dapat lagi duit. Itu adalah hak cipta dia. Harta intelek semasa dia hidup, seperti dia tulis buku. Ya, dia buat lagu yang elok-elok lah, bukan lagu ronggeng apa semua. Ya, atau merayu kekasih. Alamak, lagu ni tak payahlah. Ya, baik. Dikategorikan sebagai aset pemiliknya, mendapat habuan royalti semasa hidup dan boleh diwariskan. Contoh, jualan buku, software, kadang-kadang dia buat software. Ya, mesin dan sebagainya. Dia ada IPO. Ya, IPO apa? IPR, bukan IPO tu saham. IPR, dia ada IPR dia ada register dan sebagainya. Seksyen 17 Akta Hak Cipta 1987, royalti dibayar dalam masa 50 tahun selepas kematian pemegang hak cipta. Tu dia. Ya, tu dia. Hak cipta kan ada IPR kat bawah ni ke? Oh no, dekat tu. Dekat bangsa tu. Ya, IPR punya ni, My IPR dekat tu. Kita boleh register. Baik. E-wallet, wang digital. Yang ni banyak tuan-tuan. Kami kaji lebih kurang 20 jenis yang kita boleh tuntut.
Ya, tuan-tuan dan saya ada tacenggo RM90. Kadang-kadang orang bubuh sampai beribu dalam tu. Saya lalu kat belakang tu tengok RM1,200. Kan di belakang, kan kita lalu orang tol tu kan. Dia lalu apa tu, My RFID, tengok dia RM1,200, kita baru RM15. Ya. Baik. Duit tu macam mana? Kita boleh tuntut. Tacenggo kami dah kontak, GrabPay dan sebagainya. Ya, kami dah kontak, bawa surat ambil kuasa, surat kuasa dari mahkamah, bawa CJ mati, boleh tuntut. Boleh tuntut. Boleh disenaraikan sebagai harta alih si mati. Syarikat pengendali e-wallet seperti Boost, Tacenggo, e-wallet, GrabPay, ShopeePay, Aeon Wallet, BigPay, macam-macam. Ya, lebih lagi dalam zaman teknologi semuanya digital. Dan syarikat pengendali wang digital seperti PayPal lah, dia buka PayPal untuk jual beli luar negeri, duit dapat tak sempat dia nak bawa keluar, apa jadi? Dia meninggal. Boleh bawa surat kuasa daripada mahkamah, mereka acknowledge. Dan syarikat-syarikat yang mempunyai entiti yang sah, kalau pergi buat dengan scammer tak payahlah. Ya, kita minta ampun kepada Allah lah untuk dia bertaubat. Dia tak sempat nak bertaubat. Ya, dia masuk Gigamat ke X4 lah, duit dia harap lagi. Dia masuk Quantum, silap nak sebut. Tak mahu sebut lah, nanti kena saman. Ya, dia harap duit tu tak dapat lagi. Ya, baik. Dan mentadbir, kuasa mentadbir bagi pihak berkuasa yang terlibat. Jangan buat main-main tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa? Benda ni semua adalah isu semasa. Isu semasa. Ya, baik. Binatang ternakan, dia ada lembu, kerbau orang kampung. Ya, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, seladang, rusa, dia semuanya harta pusaka. Ya, harta pusaka. Selalunya diselesaikan secara perbincangan dan pemufakatan. Saya pergi satu tempat di Paya Jareh. Tahu Paya Jareh? Kawan saya, kawan sekolah. Tuan-tuan tahu tak? Rumah dia lagi kecil daripada rumah kucing dia. Maksudnya rumah kucing dia lagi besar daripada rumah dia sendiri. No, 2 tingkat dia buat, panjang. Lebih kurang 80 kaki. Kucing dia belah, segala jenis kucing, siam tak siam, ya, kucing apa, kucing Bengal lah, apa, Bengali tak ada lah, kucing Bengal lah semua. Sekok tuan-tuan 5,000, 16,000. Kalau dia meninggal macam mana? Itu jadi harta pusaka juga. Ya. Baik, kalau lembu-lembu macam mana? Lembu-lembu tengoklah siapa nak jaga. Ya, siapa nak jaga. Dan kos penjagaan tu boleh ambil daripada harta pusaka untuk bayar selagi tak jual. Ya, selagi tak jual. Contohnya dia ada rumah sewa. Dia ada rumah sewa, dia meninggal. Ya, rumah tu memang rumah dia. Sewa yang dikutip selagi tak bahagi, itu harta pusaka. Jangan duk main-main tuan-tuan, banyak kes tuan-tuan. Ustaz dia tulis, yalah ustaz. Saya lah ustaz, tiap-tiap hari dia tulis. Macam mana ustaz? Macam mana apa? Ya, macam mana rumah sewa, ya, dia kutip sewa. Memang masa mak hidup dia kutip, masa dia mati pun dia kutip. Tetapi lah ni dia pergi sedekah sewa tu bagi pihak si mati. Dia kata lebih baik dia sedekah. Dapat pahala daripada kita ambil. Silap konsep tu. Silap besar. Seriously. Very wrong. Sebab apa? Sewa adalah harta pusaka, bukan hak si mati lagi dah. Bukan hak pengutil sewa. Hak semua waris yang berhak. Saat dia pergi ambil duit online, dia pergi sedekah. Haram tuan-tuan makan harta batil tu. Niat baik tapi niat tidak halalkan cara. Banyak tuan-tuan jadi. Saya ada kes orang cerita, saya pergi tengok lah. Dia kata, ambil buat apa? Tak, masa saya hidup, masa mak hidup, saya yang kutip. Mak bagi saya simpan, mak bagi saya belanja. Itu masa mak hidup. Hang dengan mak dah tak ada. Bila mak dah tak ada, ni rumah mak. Apa yang hang kutip itu adalah harta pusaka. Harta pusaka. Melainkan ada benda-benda yang kena maintenance. Paip bocor ke dahulu, bumbung bocor. Itu boleh ambil harta pusaka untuk repair. Ada satu rumah saya pergi. Ya, nak tolonglah. Ya, bapa ni masa hidup. Tuan-tuan, kes-kes orang lain-lain, tuan-tuan bila pergi tengok, tuan-tuan akan belajar macam-macam. Kalau tak tahu, kata tak tahu, balik pergi belajar. Bapa dia pula, duit pencen dia buat apa tau? Duit pencen, dia beli barang-barang kenduri. Tahu barang-barang kenduri? Orang kampung. Tahu dulu ada orang kira talam. Kalau tuan-tuan kahwin di kampung, tuan-tuan semua kahwin di bandar, apa lain, orang kampung, dia bila dia nak book catering, dia kira talam. Kita kira satu kepala, betul tak? Dia kira talam.
Jadi satu talam tu ada berapa hidang yang dia boleh buat dengan pinggan untuk makan nasi tu. Dia beli lebih kurang 30 talam. Banyak tuan-tuan. Lepas dia meninggal, habis orang jual. Anak tu pergi jual. Duit tu dia ambil. Tu duit haram tuan-tuan. Yang bukan bahagian dia adalah duit haram. Ada seorang pula, cerita benar lah, tapi tak boleh cerita siapa dia. Bapa ada tanah. Tanah tapi tak pakai masa bapa dia hidup. Masa bapa dia dah meninggal, dia buat apa? Dia pergi panggil orang, dia pergi usaha tanah tu, hasil dia ambil. Tak boleh. Ada seorang tanah juga. Bapa dia meninggal, dia pergi buat rumah, dia sewa, dia makan duit tu. Aduh, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Bila meninggal seseorang, harta dia menjadi harta pusaka. Harta pusaka bukan harta bapa lagi dah. Harta tu dah transfer dah putus dah. Dah putus dah. Tapi hutang je yang tak putus. Hutang tak akan putus-putus tuan-tuan. Ya? Baik. Jika ada yang menjaganya, maka upah penjaga hendaklah diambil dari harta pusaka si mati. Samalah dengan binatang peliharaan seperti kucing dan anjing. Anjing macam mana? Baik, anjing kita tengok dia bela untuk apa? Kalau dia bela untuk jaga rumah ke apa ke semua, mungkin ada fungsi dia yang dibenarkan dalam Islam. Kalau dia bela anjing tu, ada orang Islam bela anjing, ya, untuk hiasan sahaja, yang tu tak boleh ambil sebagai harta pusaka. Kadang-kadang dia bela anjing untuk memburu. Yang tu harta pusaka juga. Ya, baik. Ya, pendek kata, harta yang haram bukan harta pusaka. Ya, baik. Gantian cuti rehat, kita yang kerja bukan kerja government tak ada lah. Apa dia gantian cuti rehat? Tiap-tiap tahun dia kerja dengan kerajaan. Dia kerja dengan kerajaan. Ya, dia ada cuti. Saya tak tahu lah berapa cuti, 20 hari ke apa ke. Tiap-tiap tahun carry forward. Tahu carry forward? Tahu carry forward? Dia carry forward. Tonton boleh carry forward berapa? 5 aja kot. Ya, sebab tu hujung tahun pejabat semua sunyi, semua kena habis kan, cepat-cepat. Ya. Baik, gantian cuti rehat. Masa dia kerja dengan kerajaan, dia penjawat awam. Apa dia dapat? Dia dapat cuti 20 hari. Tiap-tiap tahun dia carry forward 5 hari. Selama 30 tahun dia kerja, ada berapa ratus hari? 150 hari. Dia bercita-cita. Dia plan. Bila dia retire, 150 hari itu di convert jadi duit. Itu dia panggil gantian cuti rehat, GCR dia panggil. Tak sempat. Dia dikategorikan sebagai harta pusaka sebab cuti itu yang dia tak ambil itu adalah dia tak ambil masa apa? Masa dia hidup. Jadi dia bila dia convert jadi gantian cuti rehat, dia adalah harta pusaka. Ya. Kalau ikut Fatwa Negeri Johor, gantian cuti rehat kepada waris pegawai perkhidmatan awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan hendaklah dibahagikan mengikut faraid. Faraid. Tu tuan-tuan akan tanya, "Ustaz, dia cakap faraid bila?" Kuliah yang ke-14 baru kita buat. 13-14 jauh lagi tuan-tuan. Orang nak belajar faraid awal. Dia kata kalau kamu tak tahu yang mana satu harta pusaka, macam mana macam mana kamu nak bahagi faraid? Betul tak? Kamu tak tahu harta pusaka yang mana satu, macam mana kamu nak bahagi harta faraid? Baik. Yang bukan harta pusaka. Yang ni interesting. Ya, dia panggil harta sepencarian. Hak pasangan si mati, yang ini bukan harta pusaka. Pasangan perlu pohon sebelum pembahagian harta pusaka. Jika tiada pemuafakatan antara waris, maka Mahkamah Syariah akan putuskan hak harta sepencarian berdasarkan takat sumbangan pasangan si mati. Contoh, si mati meninggalkan seorang isteri. Kalau meninggalkan isteri, panjang cerita lagi. Kadang-kadang dia kahwin senyap. Saya ambil contoh. Bukan saya lah, orang lain. Dia kahwin senyap. Saya tak mampu. Orang kata kenapa tak mampu? Kalau saya kata kalau buat juga saya mampus. Saya tak mampu lah tu. Betul tak? Ya. Dia kahwin satu, kahwin dua dia senyap. Kahwin yang pertama ada anak perempuan saja. Kahwin yang pertama ada anak perempuan. Kahwin yang kedua ada anak lelaki. Yang mana dapat banyak? Anak lelaki. Tapi dia diamkan. Tapi kahwin pertama tak ada anak. Yang kedua kahwin ada lelaki. Ada anak lelaki. Habis dapat asabah secara asabah kepada anak lelaki tu. Balance daripada dua isteri tu dapat kepada isteri dapat berapa?
Kalau isteri ada anak dapat 1/8. 1/8 bagi 2 dapat 1/16. Anak dapat 5/16. 15/16. Mana tak bergaduh perang besar, Ustaz? Dulu orang kata perang besar. Apa dia, Ustaz, perang besar? Perang besar dulu dekat apa ni, Sepang tu, tanah tu dipanggil perang besar. Dia tak? Tanah dekat Sepang tu. Perang besar tu. Ya, perang besar. Baik, si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang saudara seibu sebapa lelaki. Baik, maksud dia macam ni, tuan-tuan. Adik-beradik atas pada kita panggil waris apa dia? Waris usul. Bapa, tok, kita panggil waris usul. Bawah pada kita, anak kita, dia panggil waris furuk. Waris tepi ni adik-beradik kita. Nanti kita belajar waris asal, waris furuk, waris tepi. Kenapa tu? Macam polis je? Tak. Dia punya pembahagiannya. Ya, baik. Hak faraid si isteri 1/4. Kenapa dia 1/4? Sebab dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Hak waris adalah, hak isteri adalah 1/4. Ya. Kalau isteri meninggal, kalau tak ada anak, hak suami adalah 1/3. 1/3. Kalau ada anak, 1/6. Nampak tak? Macam tu. Harta yang ditinggalkan adalah seluas 2 ekar. Dan contohnya lah satu harta saja. Jika harta sepencarian diputuskan sebagai 50%, maka hak isteri adalah 1 ekar. 50% daripada 2 ekar adalah 1 ekar. Dan 1/8 daripada yang setengah lagi itu. Kalau dia tak tuntut, dia dapat 1/8 daripada 2 ekar. Ya, baik. Kadang-kadang dia bagi 1/2. Contoh apa dah harta sepencarian. Isteri tak kerja, suami kerja. Ya, kalau dia tak kerja, nak makan apa? Dia dah saja bagi contoh aja lah. Isteri tak kerja, suami kerja, dia jaga anak, dia jaga rumah semua dan sebagainya. Mati si suami, dia boleh tuntut. Bukan dia tuntut sebab dia bayar. Orang silap fikir kan. Dia tak bayar pun angsuran, tak. Dia jaga anak supaya suami boleh keluar cari nafkah. Ada hak dia dalam tu. Bila dia tuntut, paling banyak dia akan bagi setengah. Kadang-kadang 1/3, kadang-kadang 1/4. Banyak tu. Nanti kita akan bincang bila kita bincang berkenaan dengan harta sepencarian. Bukan saja dia meninggal, dia bercerai pun dia boleh tuntut. Sama juga macam suami dia meninggal, kalau dia bercerai. Kalau suami dia kahwin lain dan mengamalkan poligami, dia boleh tuntut juga. Perempuan, kamu kata kamu tak adil dapat satu bahagian. Nah, saya nak cerita. Boleh dapat. Suami boleh tuntut tak? Boleh tuntut juga yang isteri punya. Boleh. Suami tak kerja, ada suami house husband ada, tuan-tuan. Boleh tuntut. Boleh. Baik. Khairat dan derma kematian. Khairat. Tuan-tuan bayar zakat wilayah kan? Wilayah contoh. Dia bagi apa? Dia bagi khairat kematian. Kalau bayar zakat tiap-tiap tahun lebih daripada berapa ratus. Ya. Kalau bayar lebih daripada 1,000, dia bagi khairat kematian 3,000. Orang tak tahu. Saya baru dapat email pagi tadi. Dia kata, tuan-tuan boleh tuntut khairat kematian. Ataupun kita dekat masjid, kita jadi ahli tabung khairat kematian. Ya. Kenapa? Dia macam tabung tabaruk takaful tu. Ya, tabung tabaruk takaful tu. Bila meninggal seseorang, urusan jenazah dibuat oleh pihak masjid dan wakil-wakil dia. Contohnya, ya, kontu meninggal, dia jadi ahli tabung khairat kematian. Ya, dia akan uruskan mayat dia, simpan jenazah, tanam jenazah pun, mandi dan semua kereta jenazah pun dia uruskan. Tapi kalau kontu bukan ahli, maka kena bayar sendirilah. Boleh ambil daripada harta si mati, ya, untuk pengurusan jenazah dia. Apa dia tabung khairat kematian? Kadang-kadang mereka tak uruskan. Ya, tak uruskan. Kita masuk tabung khairat, kalau meninggal seseorang tu dia bagi 5,000. Ya, untuk urusan jenazah. Ya, 5,000 tu bukan harta pusaka. Bukan harta pusaka. Sebab dia dapat selepas dia mati, bukan semasa hidup atau semasa hayat orang yang menjadi ahli. Kos yang terlibat seperti alat mandi, kain kafan, van jenazah, upah penggali kubur. Khairat kematian juga dibayar oleh pelbagai pihak seperti majikan, takaful,
Perkeso, KWSP, ASNB, Felda, SSPNI, Koperasi Persatuan. Pergi tengok. Dia jadi ahli semua dapat. Semua dapat. 3,000 mau kali 10, 30,000. Itu bukan harta faraid. Khairat kematian bukan harta faraid, bukan harta faraid sebab bukan harta si mati masa hayatnya. Dia diberikan selepas berlaku kematian, bukan milik si mati. Tanah tol, tanah tol tak payah cerita lah. Bukan tol, bayar tol masa bawa kereta tu. Temporary occupation license tu. Tanah tol bukan harta pusaka. Ya, tak payah cerita lah. Pencen terbitan. Apa dia pencen terbitan? Ayah saya meninggal, saya uruskan pencen terbitan kepada mak saya. Ya, sebab tu pencen sekarang mahal. Apa dia buat? Ya, dia ubah kepada saudara dia. Ya, kalau dia tak ada isteri, dia ubah kepada anak dia. Dia ubah kepada anak dia. Ya, contohnya saya kontak Jabatan Perkhidmatan Awam bahagian pencen, kata ayah saya dah mati, ini surat kematian, nak ubah pada siapa? Ubah kepada mak. Dia satu level je. Bila mak saya meninggal, habis pencen tu. Jadi pencen yang diubah kepada orang lain itu bukan harta pencarian. Bukan harta pencarian, bukan harta pusaka. Diberikan kepada mereka yang layak setelah mereka si mati meninggal dunia, tertakluk kepada Akta Pencen 1980. Lesen harta permit senjata api, dia ada pistol. Ya, lesen tu tak boleh difaraidkan. Dia mati, dia orang kata apa? Right to honor sahaja. Dia tak boleh ditransfer kepada orang lain. Ya, baik. Lesen senjata api tidak boleh diwarisi. Baik, pampasan takaful berkelompok. Contohnya tuan-tuan kerja dengan UEM. Apa jadi? Tuan-tuan meninggal, ya, dapat contribution daripada takaful berkelompok. Itu bukan harta pusaka. Sebab dapat selepas tu. Takaful berkelompok bukan harta pusaka. Pembahagian adalah mengikut prosedur yang dibuat oleh syarikat atau majikan. Takaful ada penama. Yang ni panjang lebar je kalau kita nak bincang. Takaful yang ada penama. Contohnya dia letak nama isteri dapat semua. Itu bukan harta faraid. Melainkan dia lantik wasi. Dia lantik pentadbir. Dia kata kalau aku meninggal, ya, 500,000 ni, 200,000 ni untuk bayar hutang aku. 300,000 ni bagi faraid. Boleh buat. Ya, boleh buat macam tu. Tapi kalau dia ada penama saja, dia jadi hibah terus. Ya, baik. Pampasan insurans konvensional adalah haram, tak boleh diwarisi. Kena bagi kepada jabatan agama ataupun Baitul Mal. Tonton balik cek. Sayang bini cek betul-betul. Ya, kalau insurans konvensional tak boleh. Harta yang tak boleh diwarisi. Ya. Kecuali keluarga tu adalah keluarga miskin, boleh kita ambil sebahagian mengikut kelulusan Majlis Agama Islam. Yang lain semua kena bagi kepada Majlis Agama Islam atau Baitul Mal. Tonton imagine tak, dia ambil insurans konvensional, ya, pampasan 1 juta. Tak boleh ambil. Mau menangis tak berlagu. Bukan orang yang hidup saja menangis tak berlagu. Orang yang dalam kubur tu macam mana? Dia ambil insurans konvensional yang ada riba, yang ada gharar, yang ada judi, saya tak boleh imagine. Tonton balik cek. Ya, pergi travel ambil AXA. Tahu AXA yang kat bawah tu? AXA tu 500,000. Meninggal kat masa travel, dapat 500,000, harta haram. Tak boleh ambil. Akaun bersama. Yang ni sayang bini. Saya pun buat akaun bersama. Tahu akaun bersama? Akaun yang ada 2 nama. Ya, akaun yang ada 2 nama. Apabila mati seorang tu, adakah seorang lagi ambil alih? Contohnya dia letak 100,000, gaji dia semua dia letak dalam tu. Sayang, nak pergi beli ikan, ambil pada situ. Nak bayar elektrik, ambil pada situ dan sebagainya. Kita tengok apa dia, hak masing-masing. Kalaulah macam akaun syarikat, 2 orang kena sign baru boleh bawa keluar duit. Ya, selalunya mahkamah akan bagi 50% pada orang tu, seorang yang hidup, ya, 50% lagi faraid. Tapi kalau dua-dua orang boleh bawa keluar, boleh belanja, boleh apa, dikira sebagai hibah, cross hibah. Dikira sebagai cross hibah. Ya, maksudnya seorang tu dah mendapat hibah secara automatik. Dia panggil hibah rukbah. Rukbah maksudnya hibah bersyarat. Seorang mati, seorang lain dapat. Ini kita akan bincang. Ya, jadi tonton balik tengok. Selalunya akaun syarikat lah yang jadi isu.
akaun bersama jaranglah kita nak buat. Kita pun tak nak bagi tahu bini kita berapa gaji dapat. Tapi kalau sayang sangat, letak dalam tu senanglah, tak payahlah aku nak bawa keluar selalu kan. Baik. Hutang harta yang bercagar. Harta yang bercagar contohnya dia ada rumah. Dia ada rumah. Rumah harga 500,000 sekarang. Hutang masih ada 200,000. Apa dia harta pusaka dia? Yang 300,000 tu beza tu. Contoh dia ada kereta. Dia ada kereta, harga kereta sekarang 50,000. Harga kereta sekarang dia beli kereta apa lah, Proton apa ke, ya, 80,000, dia meninggal, harga kereta sekarang ni 50,000 harga pasaran. Dia ada hutang masih 30,000. Jadi kena settle 30,000 tu, yang beza tu 20,000 parai kan. Siapa yang boleh settle ambil lah. Tak boleh settle dia lelong je. Bila dia lelong, apa yang dapat daripada lelong tu, itu adalah harta parai. Faham ya tuan-tuan? Baik. Itu saja. Ya, faham ya? Nanti bulan depan kita belajar cara, insya-Allah panjang umur, kita belajar macam mana nak settle hutang si mati ni. Tuan-tuan, benda ni very complicated. Ya, baik-baik. Itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada saya sendiri kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-An dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.